Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 5. Hari ini kita nak tengok balik ulang kaji lagi sekali bab 1 tingkatan 5 menggunakan modul tiket to victory daripada JPN Perak. Okey, so kita lihat soalan yang pertama. Cikgu dah bagi semalam, okey, contoh soalan. So kamu sepatutnya kamu dah cuba buat sikit lah ya. Okey, tak apa, siapa yang tak buat lagi, kita buat sama-sama hari ni. So nanti kamu akan cuba untuk jawab soalan sendiri ya. Okey, dapat sahaja soalan terus dapatkan dia punya maklumat mengenai soalan. Okey, dalam soalan. So soalan ini mengkaji, okey, tengok mengkaji kesan suhu. Maksudnya manipulasi dia dekat sini adalah suhu. Suhu. So suhu sini adalah manipulasi kamu. Okey, terhadap pertumbuhan bakteria Bacillus subtilis. So maksudnya pertumbuhan bakteria ini adalah kamu punya responding variable ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, yang ini pertumbuhan bakteria boleh ubah bergerak balas yang tersurat ataupun yang tersirat. So kalau kamu boleh nampak tak pertumbuhan bakteria? Kamu nak boleh diukur tak? Tapi kamu boleh ukur melalui kamu punya kekeruhan air kapur bubur nutrien nanti. Kekeruhan ataupun keadaan bubur nutrien yang ini baru adalah RV yang nampak. RV yang nampak tu maksudnya yang tersurat. Ini adalah RV tersurat. Okay, ataupun RV yang nampak. Pertumbuhan bakteria ini adalah RV tapi RV yang tak nampak. Okay, RV yang tak nampak kita panggil adalah pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat. Yang tersirat. Okay, yang tersirat. Tersirat ni maksudnya kamu tak nampak. Okey, so kita dah kenal pasti manipulasi, kita dah kenal pasti pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, kemudian kita lihat kepada tabung uji pula. Okey, tabung uji kita ada tabung uji K, L dan M. Macam gambar tadi. K suhu dia 5, L suhu dia 37, M suhu dia 70. Okey, yang ini keadaan bubur. So keadaan bubur ni kamu punya pemboleh ubah yang bergerak balas. Suhu ni adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey. So, kalau suhu dia rendah ni 5, sedikit keruh. Tapi kalau suhu dia 37, dia keruh. Tapi kalau suhu dia sangat tinggi 70, dia sedikit sahaja keruh. So kamu dah belajar suhu normal ataupun suhu 37, okey, dia akan menyebabkan pertumbuhan bakteria. Maksudnya bakteria akan hidup pada suhu normal. Kalau ingat lagi, cikgu dah pernah ajar, okey, graf yang ini. Okey, ini adalah suhu optimum. Okey, suhu optimum ini maksudnya 37 Celsius ini adalah suhu optimum untuk pertumbuhan bakteria. Okey. So maksudnya kalau keruh maksudnya ada pertumbuhan bakteria atau tidak? Ada. Ada pertumbuhan bakteria. Okey. Jom kita jawab soalan yang pertama. Apakah pemerhatian? Okey. So bila dia minta untuk pemerhatian, okey, kamu ambillah pemerhatian antara 3 benda ini. Mana-mana satu pun tak apa. Okey, antara 3 ni kamu ambil satu cukuplah. Okey, apakah pemerhatian? So kamu kata, okey, contohnya cikgu nak cakap suhu 37. Kena cakap yang tentang manipulasi dulu. So suhu 37 Celsius. Okey, tulis. Okey, macam mana kamu nak tulis dalam buku? Kamu hanya tulis buku, tulis sini kertas 2 bahagian A. Soalan nombor 1 A. Tulis jawapan sahaja ya. 1A. Tuliskan jawapan sama-sama dengan cikgu. Okey, suhu 37. Cikgu nak cakap tentang suhu 37. So, cikgu dah cakap mengenai kalau pemerhatian, pastikan ada pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Kamu cerita apa yang kamu nampak? Kamu nampak pada suhu 37, keadaan bubur nutrien akan menjadi keruh. So, suhu 37 ataupun kamu boleh cakap menghasilkan bubur nutrien yang paling keruh. Cikgu, boleh tak saya cakap tentang suhu 5 dan suhu 70? Boleh? Mana-mana satu pun
boleh. Asalkan itu adalah pemerhatian. Tapi sekarang cikgu nak cakap tentang suhu 37 je. So kamu cakap je suhu 37. Apa yang kamu nampak? Bubur neutron akan menjadi paling keruh dekat sini. Kemudian, kemudian tulis dalam buku kamu, buku latihan ya, buku latihan, buku nota yang buku tulis kamu tu, tulis 1B. 1B ni pula dia tanya mengenai inference. Apa maksud inference? Inference tu maksudnya sebab. Kenapa pada suhu 37 Celsius ni bubur neutron paling keruh? So kamu cakaplah dekat sini. Bubur neutron paling keruh pada suhu 37 Celsius kerana bakteria membiak dengan pesat ataupun tumbuh dengan pesat. Membiak dengan pesat pada suhu 37 Celsius. Contohnya kamu tak nak buat kat sini pada suhu pun boleh. Bubur neutron paling keruh. Tengok cikgu eja pun dah salah. Keruh. K-E-K-R-U-H. Keruh. Yang ini kamu tak nak buat pun tak apa. Bubur neutron paling keruh kerana bakteria membiak dengan pesat pada suhu 37 Celsius. Maksudnya bakteria hanya tumbuh pada suhu 37. Itu inferen. Ingat, inferen mesti adalah sebab kepada pemerhatian. Ataupun selalu saya akan ajar, salin balik pemerhatian, tuliskan kerana. Ataupun kamu boleh cakap bakteria tumbuh ataupun membiak dengan pesat pada suhu 37. Dah, siap. So kita tengok kepada soalan. Kalau saya cepat bagi tahu je Rina dengan siapa namanya? Kavya. Kalau cikgu cepat bagi tahu cikgu ya. Kita pergi, kita dah belajar pemerhatian. Kita dah belajar mengenai inference. So, jom kita lihat pula, hipotesis. So, semalam cikgu dah ajar macam mana nak buat hipotesis. So, kalau kat sini, kita gunakan apa cikgu cakap semalam? Gunakan perkataan jika, maka. So, jika MV. Apa MV dekat sini? Suhu kan? Tulislah. Jika suhu, jika suhu 30, suhu siapa ni ya? Suhu bubur neutron jika suhu 37, kamu coba je lah. Jika suhu 37 Celsius, maka bakteria membiak dengan baik. Maka bakteria membiak dengan baik. Boleh ya? Dah siap? Pergi kepada soalan yang seterusnya. Yang ini definisi mengenai bakteria. Kalau dia tanya definisi, kamu ambil perkataan. Apa yang dia tanya? Dia tanya tentang perkataan bakteria. So, salin balik. Bakteria. So, bakteria, kalau definisi mesti ada perkataan ialah. So, bakteria ialah, dia sejenis apa? Dia sejenis mikroorganisma. So, dia adalah sejenis mikroorganisma. Apa yang kamu nampak dalam kalau pada bakteria tu, mikroorganisma, apa yang kamu nampak RV dia? Kamu nampak yang menyebabkan kekeruhan bubur neutron. Dia akan menyebabkan bubur neutron paling keruh. Yang ini menyebabkan, yang start daripada sini, menyebabkan
kekerahan bubur neutron ini adalah kamu punya pemboleh ubah di bergerak balas. Lepas tu cikgu kata apa semalam? Letakkan situasi. Situasi dia iaitu pada suhu berapa tadi? 37 Celsius. Okey. Boleh ke Kavya? Rina? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Kalau cikgu laju, bagi tahu cikgu ya. Okey, sebab semalam kita dah belajar. So, kamu boleh refresh, boleh ingat balik macam mana nak buat hipotesis. Okey, macam mana nak buat pemboleh ubah, bergerak balas, manipulasi, inferen, pemerhatian. Definasi secara operasi. Dah siap? Dah settle? Kita tengok soalan yang bawah. Soalan yang bawah ni selalu dia suruh tick saja. Okey, dia kata tandakan. Okey, yang ini gambar buah-buahan. So, dia kata tandakan yang mana nak sesuai. Buah-buahan nak letak dekat mana, Kavya? Gambar 1 ke, gambar 2 ke, gambar 3, Kavya? Gambar yang mana? Peti ais yang deep. Deep ni kiranya yang apa? Memerlukan suhu yang tinggi. Boleh timban paling lama. Takkan kamu nak bekukan dekat sini? Tak kan? Mesti kamu letakkan dalam freezer ni. So, dalam buku kamu tu, okay, dalam buku cikgu macam mana? Cikgu, kami punya ni mana ada ruang. So, kamu buat saja peti sejuk. Itu saja. Yang ini soalan nombor berapa tadi, Kavya? Ini soalan nombor B. Yang ini hipotesis soalan nombor C. Definasi soalan nombor D. So, ini adalah soalan nombor E. Okay, soalan E kamu tulis peti sejuk. Dah siap. 5 markah. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya pun sama. Okey, mengenai mikroorganisma. Okey, yang ini untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan fungi. Pertumbuhan bakteria lah tu, kulat. Okey. So, soalan dia yang pertama. Okey, kita tengok dulu gambar. Cikgu kata apa-apa pun kita tengok dulu gambar. Kesan cahaya. So, maksudnya dalam bahasa ini cahaya ini semalam kita dah buat kan? So cahaya ini kalau dalam jadual ni keamatan cahaya. Ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi, MV. Tuliskan. Pertumbuhan fungi. Pertumbuhan ini adalah kamu punya pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat yang kamu tak nampak. Okay, apa yang kamu nampak? Yang di sini, RV yang tersirat adalah bilangan tumpuk hitam. So, kalau kamu tengok dekat sini, pada keadaan yang gelap, tumpuk hitam bilangannya lagi banyak. Okay, berbanding pada keadaan malap dan terang. Okay, dalam kepala kamu dah ada mindset. Oh, okay, kita dah tahu dah. Eksperimen ni tentang apa? Oh, tentang keamatan cahaya yang dipengaruhi untuk pertumbuhan bakteria. Okey. So, kemudian okey, Najwa, selamat datang Najwa. Okey, Najwa hanya tuliskan dalam buku latihan soalan saja. Soalan jawapan saja. So, yang ini adalah soalan nombor 2. Okey. Sekarang kita nak jawab soalan nombor 2A. Okey, nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dimalarkan tu maksudnya yang tetap, yang tak ada kesan pun kepada eksperimen tu. Kita kena tetapkan pemboleh ubah ini. So kita tahu yang ini faktor cahaya, keamatan cahaya. So apakah pemboleh ubah yang kamu tetapkan dalam ni? So kamu boleh letak ketiga-tiga ni adalah pemboleh ubahnya adalah kelembapan. Okey, kelembapan. Okey. Tulis soalan saja ya. Tulis soalan, tulis jawapan saja. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, berdasarkan jadual 1, nyatakan inferen. Apa itu inferen? Inferen tadi apa? Cikgu kata sebab kepada pemerhatian. So, kamu nak kata pemerhatian dekat yang mana ya? Contohnya saya nak cakap yang gelap. So kamu cakaplah. Pada cahaya yang gelap, pada keamatan cahaya.
keamatan cahaya yang gelap, okey, menyebabkan bilangan, kita buat menyebabkan bilangan tumpuk hitam banyak. Bukan menyebabkan, menghasilkan kan? Menghasilkan, boleh tak? Kerana pertumbuhan fungi semakin pesat. Pesat tu maksudnya semakin laju lah. Dia punya pertumbuhan dia semakin laju. Okey. So, keamatan cahaya yang gelap akan menghasilkan bilangan tumpuk hitam yang banyak kerana pertumbuhan fungi semakin pesat. Okey. Lepas itu, kita tengok kepada soalan C. Dia kata ramalkan untuk roti A lepas 5 hari. So, ada tak, agak-agak ada tak tumpuk hitam? Berapa bilangan dia? Masih kosong ataupun akan meningkat? Kavia, ada kamu rasa apa? Bilangan tumpuk hitam. Ya, dia akan kekal juga kosong. Dia tak akan ramai banyak. Dia tak akan menaik sebab dia dalam keadaan suhu yang rendah. Okey, suhu yang rendah pada cahaya yang sangat terang. Okey. Kemudian disuruh cakap tentang hipotesis. So, yang ini soalan nombor berapa tadi, Kavia? Soalan nombor D pula. So, untuk hipotesis, okay, untuk nak jawab soalan hipotesis, okay, kat sini cikgu kata buatkan jika, maka. So, buatlah. Jika keamatan cahaya rendah, okay, rendah ataupun gelap, bolehlah. Okay. Maka pertumbuhan fungi menjadi lebih pesat. Okay, lebih banyak. Okay, ataupun tapi kalau kamu nak cakap tentang bilangan tumpuk hitam tadi, kamu kena cakap lah dalam keadaan yang mana. Okay. Okay, itu sahaja. Okay. Lagi senang kamu ambil yang maksud yang tersirat dia. So, maka pertumbuhan fungi menjadi lebih pesat. Dah, titik. Jika keamatan. Okay, keamatan cahaya ni adalah kamu punya manipulasi. Okay. So, yang ini pertumbuhan fungi ni adalah kamu punya pemboleh ubah bergerak balas. Okay, soalan nombor E. Soalan nombor E, cuka ditambahkan ke dalam buah-buahan di dalam pokok untuk membuat jeruk. Apakah faktor membantu buah-buahan tu tahan lebih lama? Cuka. Cuka ni asid ke, alkali ke, neutral? Cuka. Cuka masak dia adalah asid. Betul tak, Kavia? Keadaan berasid. So, kalau berasid beralkali tu, kita panggil dia apakah dia punya faktor tu? Faktornya adalah nilai pH. So, kamu kena ingat. Nilai kita punya faktor ada berapa banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Suhu, keamatan cahaya, nilai pH. So, ini yang kita dah belajar ya. So, ini adalah yang belajar. Okay, lagi satu kelembapan. Kita dah belajar. Ini semua kita dah belajar. Okay. So, dah siap? Okay, kita tengok soalan bahagian B. Okay, soalan bahagian A, cikgu nak bagi tahu ya kepada pelajar-pelajar yang masih lagi tak tahu. Bahagian A, kemahiran proses sains. Bahagian B adalah berkenaan dengan kamu punya knowledge, kamu punya pengetahuan. So, kalau kamu tak boleh nak buat, tak boleh nak jawab, maksudnya kamu punya knowledge masih lagi lemah. So, kena ingat tu ya.
So, rajah 1.1 menunjukkan peranan mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Okey. So, dia ada bagi P. P ini dia kata hidupan simbiosis dalam nodul akar tumbuhan kekacang. Okay, Q pula dalam haiwan ada membantu pencernaan makanan dan herbivor. Untuk R ni kalau nampak macam dia pakai antiseptik kan. So yang ini digunakan dalam penghasilan insulin. Untuk penghasilan insulin. Okay. So namakan bakteria yang terlibat pada P. P. So yang ini P ni pada protein dekat akar. Kita panggil dia nodul akar. Kita dah belajar dalam bab, tak silap saya, yang saya Cikgu Niza yang ajar. Yang ini adalah bab yang tentang pengikat nitrogen tu. So nama bakteria, cikgu yang ini soalan nombor berapa? Yang ini soalan, tulis kat situ bahagian B, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. So, soalan nombor 3A. Tulis kat sini A. So, nombor soalan dia hilang. So, nama bakteria dia, ingat ni. Semua kena ingat. Bakteria pengikat nitrogen. Dah. Bakteria pengikat nitrogen. Okey, dah A dah siap, B pula. Okey, apa fungsi bakteria pengikat nitrogen tu? Siapa yang lupa? Salin je lah. Menukarkan nitrogen di udara kepada nitrat. So, ditukarkan yang nitrogen dekat udara tu menjadi nitrat. Okey. Kamu salin soalan saja ya. Soalan salin jawapan saja ya. Soalan tak payah salin. Okey, C. Namakan kelas mikroorganisma pada R. Yang R ni kita punya apa namanya? Vaksin lah. So apa yang disuntik kat badan kamu tu? Dia adalah bakteria. Maksudnya bakteria dah disuntik dekat badan kamu. Untuk membentuk antibody. Okey. D. Bagaimana mikroorganisma membantu pencernaan makanan di Q? Q tadi dekat apa? Lembu tadi. Macam mana? So, yang ini dia akan menukarkan selulosa kepada glukosa. Okey, menukarkan selulosa kepada glukosa. Okey, dah siap. Okey. Yang ini pula soalan E. E. Dia ada bagi gambar ni. Ni agak-agak ni apa ni? Semalam pun kita dah belajar. Yang ini apa ni? Bakteria macam ni ya. Mikroorganisma ni ya. Apa benda ni? Okay, namakan proses yang menggunakan mikroorganisma ini. Ingat tak yang kita buat penapaian tu? So, yang buat alkohol. Ingat tak? So, itu nama prosesnya adalah proses penapaian. Okey. So, E2, nyatakan gas. Selalunya kan, kalau kamu makan tapai, Najwa tahulah tapai bila makan rasa macam ada gas-gas dia kan. Apa gas tu? Gas tersebut adalah gas karbon dioksida. So, nampak tak? Okay, nampak tak perbezaan antara soalan bahagian A dan bahagian B kertas 2? Rina nampak tak? Apa beza dia, Rina? Bahagian A tadi apa? Bahagian A lebih kepada kemahiran proses sains. Bahagian B ini mengenai pengetahuan. Kalau kau tak baca, Najwa, confirm tak boleh nak buat. So bahagian B ni kalau tak baca memang tak boleh nak buat. Sebab itu cikgu kata. Sebab tu daripada semalam sampai hari ni kita belajar bab 1 tingkatan 5 ni. Sebab cikgu nak kukuhkan kamu punya pengetahuan. Mungkin dah lama dah belajar, dah lupa. Okay, so kita ingat balik untuk bab ini. Okay, cikgu akan bantu kamu. Tapi yang penting datang kelas cikgu. Kalau tak datang, sila dengar record. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Okay, yang ini mengenai bagaimana nak buat esei. Nak buat apa namanya?
nak buat eksperimen. So kita cuba buat satu soalan dulu. Kita buat cuba ya. Kita cuba buat satu soalan. So mana tahu keluar nanti soalan ini. Okey. So puan cikgu macam mana nak buat yang ni? Okey. Yang ini kamu nak buat, kamu buat dekat dalam buku kamu tu juga, tulis bahagian C. Okey, bahagian C yang ini adalah soalan nombor 4. Okey, yang ini adalah 4A. So, kita nak jawab yang ni. Okey, tanya dulu. Puan Aisyah menggunakan cuka untuk membuat jeruk mangga. So, tadi tahu macam cuka tadi yang kita buat jeruk tadi sebab dia punya nilai pH kan? Sebab dia adalah berasid. Okey, beliau mendapati jeruk mangga boleh tahan lebih lama berbanding dengan buah segar. Maksudnya bila kita jadikan dia jeruk, dia lagi tahan lama walaupun dia daripada bahan segar, walaupun dia letakkan pada suhu biasa saja. Kenapa? So, sebab itu dia kat situ tulis, nyatakan satu penyataan masalah. Penyataan tertinggal. Penyataan masalah daripada maklumat di atas. So, kalau dia tanya penyataan masalah, mesti ada perkataan apa, bagaimana, siapa, kenapa, lagi apa? Lagi apa Kavia? Bagaimana, siapa, di mana. Yang itulah penyataan soalan. So, kalau yang ini yang sesuai adalah perkataan. Kita nak tahu. Kita nak tengok apa kesan nilai pH ataupun apa kesan asid. Cuka ni kita tahu adalah asid kan. So, apa kesan asid ni terhadap pertumbuhan mikroorganisma. So, apa yang kamu tulis? Apa. Apakah kesan? Apakah kesan asid ke atas pertumbuhan mikroorganisma? Dulu kalau soalan KBSM yang pertama ni dia suruh hipotesis. Tapi yang ini dia dah split dah, dia dah bahagi. Dia tanya penyataan masalah dulu, lepas tu baru dia tanya hipotesis. Okay. So, kalau kamu nak buat hipotesis, kamu tak boleh buat mengenai konsep yang tersebut. Maksudnya apa ya? Kamu kena buat mengikut kepada masalah yang dalam kotak ni. Masalah dalam kotak ni dia guna apa? Dia pakai jeruk mangga. So, kamu kena cakap jeruk mangga. Apa yang kamu boleh cakap jeruk mangga berbanding dengan buah segar? Mangga segar. Apa yang kamu boleh cakap? Kamu cakaplah jeruk mangga. Jangan cakap, contohnya kamu cakap, pada keadaan berasid, pertumbuhan mikroorganisma akan terbantut. Contoh kan? Akan terbantut. Boleh ke buat macam itu? Ada tak kena-mengena dengan jeruk? Tak. So, yang ini untuk hipotesis ini kamu kena mengenai masalah dalam soalan. Okey. So, saya buat yang saya cubalah ya. Jeruk mangga, okey, lebih tahan lama berbanding dengan mangga segar. Jeruk mangga lebih tahan lama berbanding dengan mangga segar. So, ini adalah hipotesisnya. Hipotesis berkaitan dengan masalahnya di atas. Okey. So, dah dapat kat sini, barulah dia berkenaan dengan eksperimen. Okey. So, eksperimen dekat sini dia kata nak menguji. Alamak. Okey, yang ini dia nak menguji hipotesis yang ke atas ni. Macam mana jeruk mangga ni kamu boleh buktikan dia lebih tahan lama berbanding dengan buah segar. So, apa yang bahan yang kamu dibagi? Dia bagi kamu asid hidroklorik, dia akan bagi air suling, dia akan bagi bubur nutrien, kultur bakteria dan kapas. Agak-agak macam mana eksperimen dia? Eksperimen dia macam yang ini atas ni. Dia ada bubur yang ini ya. Atas ni yang macam ini. Ya macam ini.
Tapi suhunya ni nanti ditetapkan. Dia punya lukisan gambar rajah dia macam inilah. Suhunya akan ditetapkan. Tapi yang ini 3 tabung uji ni kamu akan letak pada nilai pH yang berbeza. Okay, yang ini mungkin kamu letak keadaan neutral iaitu air suling sahaja. Yang ini mungkin kamu letakkan berasid. Yang ini mungkin kamu letakkan yang beralkali. So, jom kita cuba buat. Okay, macam mana? Macam mana nak buat eksperimen ini? Okay, yang ini adalah berkenaan eksperimen. Tengok. Pertama dia dah tanya tujuan. Okay, yang ini B, yang ini C pula ya. Ini soalan nombor C. So, tulis dekat kamu punya tujuan eksperimen. Okay, yang pertama tulis tujuan eksperimen. Okay, untuk tujuan mesti ada perkataan untuk. Untuk mengkaji. Okay, mesti ada perkataan untuk mengkaji. Kamu nak mengkaji apa? Okay, kamu nak mengkaji tentang kesan. Okay. Nilai pH ke atas pertumbuhan bakteria. Okey, ataupun pertumbuhan mikroorganisma pun boleh. Okey, pertumbuhan bakteria lah. Okey. Kemudian, pergi kepada soalan nombor 2. Yang ini dia kata, kenal pasti pemboleh ubah. So, pemboleh ubah kamu ada berapa jenis? Pemboleh ubah kamu, yang ini soalan 2, saya buat sini ya. Pemboleh ubah, kamu ada jenis 3 jenis. So, kamu senaraikan pertama. Dimanipulasikan. Yang kedua, bergerak balas. Yang ketiga, dimalarkan. Okey, guna pen lain lah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. So, daripada kamu punya tujuan ni, dah ada kamu punya pemboleh ubah dimanipulasi. Iaitu nilai pH. Okey, so kamu boleh buat nilai pH larutan. So, kamu nak letakkan larutan nanti. Kena nilai pH yang berbeza ya. Okey. Bergerak balas, apa yang kamu nak lihat? Kamu nak lihat pertumbuhan bakteria. Okey, yang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas yang kamu tak nampak tersirat. Ataupun kamu boleh juga buat kekeruhan bubur nutrien. Kekeruhan bubur nutrien. Okey, dah siap? Okey. Kamu boleh buat antara dua ni ya. Kamu boleh buat RV nampak ataupun RV yang tak nampak. Okey. So, yang dimalarkan apa? Apa yang kamu tetapkan? Macam cikgu cakap tadi, kalau yang tadi eksperimen suhu, yang kamu malarkan dia adalah kelembapan contoh. So, yang ini kita boleh malarkan, kita boleh tetapkan suhu boleh. Okey, ataupun kamu nak buat jenis bakteria pun boleh. Okey, salin yang ini ya. Okey. Kemudian untuk kaedah dan prosedur. Okey, yang ini nombor 2, yang ini nombor 3. Okey, kalau kaedah cikgu nak ingatkan ya. Okey, tolong kalau boleh buatkan gambar rajah. Okey, tolong buatkan gambar rajah. Okey. So, gambar rajah tu macam mana cikgu? Okey, jom kita lukis sama-sama dengan cikgu. Okey, so soalan nombor 3 ni. Okay, yang ini prosedur kan. So, daripada gambar rajah, kita lukiskan 3 test tube, 3 tabung uji. Okey, kemudian. Okey, ketiga-tiga tabung uji tu kamu letakkan bubur nutrien. So, okey, yang ini semua ada bubur nutrien. Okey, lepas tu dan bakteria.
Maksudnya kamu masukkan bakteria di dalam bubur nutrien. Okey. Kemudian, okey, yang ini kamu letakkan, ini tabung uji A, B, C. Okey, yang A ni, okey, kamu kata kamu letakkan asid hidroklorik. Yang B ni cikgu nak letakkan air suling. Okey. Yang C ni cikgu nak letakkan, oh, dia ada dua je ya. Dia bagi tadi asid hidroklorik dengan air suling. Dia tak bagi yang alkali punya. So kena hati-hatilah. Sebab dia tak bagi alkali. So yang alkali ni kita padam. Sebab kalau eksperimen memang pakai alkali. So yang ini tak adalah. So ni padam. Okey, kemudian saya ingat dia ada lagi satu tak? Dia tak bagi rupanya. Okey, kemudian dah label, ada lukisan, ada label, dah cantik dah ni. Daripada sini pun kamu dah boleh dapat 2 markah paling kurang. Cikgu, macam mana nak dapatkan full mark? Okey, nak dapatkan full mark kena tulislah. Tulis tuang 20 cm padu bubur nutrien ke dalam tabung uji berlabel A dan B. Okey, dah siap. Tambahkan 2 titis kultur bakteria ke dalam tabung uji A dan B. Okay, dah siap. Kemudian barulah kita tambahkan 5 titis asid hidroklorik cair ke dalam tabung uji A dan 5 titis air suling ke dalam tabung uji B. Dah siap ke? Belum. Lepas tu nombor 4 ni cikgu tulis kat atas ni ya, boleh? Okey, cikgu tulis kat sini nombor 4 ya. Okey, nombor 4 letakkan kedua-dua tabung uji di dalam almari tertutup selama 48 jam ataupun kamu kata 2 hari pun boleh juga. Tak ada masalah. Letakkan, kemudian barulah kamu perhatikan. Okey, kena tulis ya. Perhatikan dan catatkan. Okey, perhatikan dan catatkan apa? RV kamu. RV kamu apa? Kekeruhan. Yang kamu nampak tau. Ini mesti RV yang nampak. Yang tersurat. Okey. Kekeruhan bubur nutrien. Okey. So, cikgu bagi masa. Salin dulu. Okey, so ini adalah bagaimana kamu nak buat penjadualan data. So, penjadualan data kena ingat, cikgu ulang lagi sekali. Pemberi ubah yang dimanipulasikan di sebelah kiri. Sebelah kanan adalah pemberi ubah bergerak balas. Okey, dalam pemberi ubah bergerak balas ni, lebih better kamu ambil yang tersurat. Yang boleh nampak. Okey, kemudian yang ini, bawah ini untuk kekeruhan ini. Okey, pastikan jangan buat apa-apa. Sebab kamu tak buat eksperimen pada masa itu. So, tak perlu untuk kamu buat apa-apa kat dalam ni. Okey. Faham ya, Rina, Najwa? Faham tak? Okey, so Cikgu. faham. Okey, tahniah banyak-banyak. Okey, kalau
Rina nak tengok balik kelas yang dah terlepas, boleh tengok kepada YouTube channel Cikgu Ziana. Dalam tu ada playlist, kamu search playlist semua tentang sains yang kita dah belajar, semua dalam tu. Okey, boleh Rina? Okey, so jumpa lagi akan datang. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pelajar.